Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama menghadirkan di rumah Allah. Tak lain tak bukan ialah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam yang mulia dan berkat ini, sambungan tajuk bacaan kitab kita, kitab Syarh Salikin jilid 2, dalam bab masalah as-safar. Dalam bahasa Arab disebut sebagai as-safar. As-safar daripada perkataan safara yusafiru, as-safar masdar. As-safar membawa maksud bermusafir. Bermusafir. Alhamdulillah hari ini kita bermusafir. Tuan-tuan dan perempuan bermusafir daripada rumah mai ke masjid. Yang tu pun dikatakan bermusafir. Tuan-tuan, baik. Di dalam kitab Syarh Salikin dalam bab masalah bermusafir yang ada kitab, tengok muka surat 156, baris yang keempat. Saya ulang semula, muka surat 156, baris yang keempat, jilid yang kedua. Tengok di situ. Ambil tang pada jalan ma'rifatullah. Bahawasanya tengok contoh. Baris yang kelima. Baris yang kelima, bahawasanya aku pergi berjalan kepada Tuhanku lagi akan menunjukkan akan daku dengan hidayah pada jalan ma'rifatullah akan dia dengan sebenar-benarnya. Baik. Sebelum saya nak baca kitab Syarh Salikin ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah yang dimaksudkan dengan as-safar pada minggu lepas. Pada minggu lepas dinyatakan oleh saya, iaitu as-safar terbahagi kepada dua. Yang pertama as-safar az-zahiriyah, bermusafir di segi zahir, di segi tubuh badan kita. Kita bergerak, kita naik kenderaan, kita naik kereta, kita naik motosikal, kita naik basikal, kita berjalan kaki. Itu bermusafir di segi az-zahiriyah. Dan yang keduanya, sebagaimana disebut Imam Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala menyatakan, iaitu bermusafir dalam arti kata yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahumullah, iaitu as-safaru fil batin, ataupun as-safaru bil batin, bermusafir dengan batin. Bukan bacaan batin, tetapi
bermusafir dalam bentuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musafir di segi batin. Akan dinyatakan dalam kitab ni. Baik, kita tengok bermula dalam kurungan tu. Baris yang kelima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ambil yang bermula dalam kurungan tu. Jumpa tak tu tadi? Bermula dalil yang menunjukkan dua perjalanan itu, yakni perjalanan az-zahir dan juga perjalanan yang batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah As-Sajdah ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi. Saya ulang semula, sanurihim ayatina fil afaqi. Maksudnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yakni lagi akan kami lihat akan mereka itu akan beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujudnya zat kami dan keadaan wujudnya sifat kami dan keadaan perbuatan kami di dalam afaq, yakni di dalam perjalanan daratan dan juga perjalanan lautan. Ini dah dalil yang menunjukkan perjalanan yang zahir. Baik, maksud ayat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi golongan yang mempunyai akal fikiran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang bermusafir dalam bentuk zahir ini, mereka berjalan dengan jalan mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tengok langit, bumi, mereka melihat tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang dan sebagainya. Mereka merasakan diri mereka itu sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi zahir, mereka tengok, mereka faham ini adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita bergerak dari sini, kita pergi ke sesuatu tempat, kita pergi ke sesuatu negeri, kita pergi ke sesuatu negara, kita melihat budaya bangsa itu berbeza dengan budaya kita. Maka ini adalah kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu liyatafakkaruna, untuk kita sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bermusafir di segi zahiriah. Tuan-tuan, kita berjalan, kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat ialah untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Quran yang saya nyatakan itu tadi. Kemudian itu lagi dinyatakan lagi dalam surah Sajdah, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni lagi akan kami lihatkan pula akan beberapa ayat kami, yakni dalil yang menunjukkan keadaan wujudnya zat kami dan keadaan sifat kami dan keadaan perbuatan kami di dalam diri mereka itu, yakni di dalam hati mereka itu, hingga nyata bahawasanya Allah Ta'ala itu iaitulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Baik, ayat yang kedua ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hatta yatabayyana lahumul annahu al-haqq, sehingga kamu dapat melihat zat kami dan juga sifat kami. Bermusafir yang kedua dinyatakan dalam surah Sajdah ini ayat 53, sehinggalah kamu dapat melihat kebenaran aku. Tuan-tuan dan puan, Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan dua perkara. Yang pertama iaitu Kitabullah, Al-Quran yang kita baca. Yang kedua apa dia? Iaitu sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, dua benda ni Nabi kita Muhammad SAW tinggal kat kita. Tuan-tuan, dan dua benda ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan ialah untuk melihat kebesaran dan nak melihat kekuasaan aku, bahwasanya aku ini adalah bersifat dengan maujud.
Apa maksud mawujud? Iaitu aku ini ada. Mustahil aku ini tiada. Begitu juga sifat aku ialah apa dia? Baqa. Wujud, tidak, baqa, kekal. Buat selama-lamanya aku tidak akan mati. Itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan sifat kita tuan-tuan. Sifat kita mula-mula ada, lepas tu tak ada. Mula-mula ada, lepas tu tak ada. Lepas tu ada pula. Ustaz, macam mana kami boleh tahu? Kita dibangkitkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula kita tak tahu. Kita tak tahu, mak ayah kita pun tak tahu. Duduk tak mana, mak ayah kita bercinta. Kemudian itu kahwin, dapat kita. Bila dapat kita, kemudian itu kita ada lah. Habis itu apa? Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi penyakit, kita kena serangan itu. Kayak kata Allah Ta'ala uji petang main Allah di kedai dia orang tu balik-balik daripada kedai tu dia jadi macam sesak nafas. La ilaha illallah, kata aku ni nak mati dia bang. Sesak nafasnya masa macam mana ya Allah, nyawa tak lepas. Trafik tak warna apa, warna merah, warna hijau, dia tak jaga tempat. Dia jadi duduk nampak kelam mata tu, jadi sejuk sangat mata. Sampai di rumah, alhamdulillah picit mai. Alhamdulillah masalah sekap boleh. Kena batu sikit. Boleh pun sikit. Bikin alhamdulillah. Upa-upa ni Allah Ta'ala sayang aku. Kalau lah Allah Ta'ala ambil pesan, malamnya ni tak main lah. Betul. Baik. Nak bagi tahu kata kita ni daripada tak ada kepada ada. Kemudian daripada tu daripada ada kepada tak ada. Bila mana kita mati, maka tak ada kita. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala itu berbeza dengan manusia. Sifat Allah Ta'ala itu baqa, dia kekal buat selama-lamanya, kekal. Sampai bila-bila pun dia tak akan mati. Itu sifat baqa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ada, Allah Ta'ala itu ada buat selama-lamanya, baqa, kekal buat selama-lamanya. Berbeza dengan manusia itu. Itu sifat. Kata ulama, sifat ini diterjemahkan dengan perkataan dalam kitab Kashful Asrar, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala itu diterjemahkan oleh para ulama ialah perangai Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam kitab Kashful Asrar dinyatakan maksud sifat Allah Ta'ala itu iaitu perangai yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berbeza dengan sekalian makhluk di dunia ini. Tak sama. Tak sikit tak sama. Itu. Begitu juga zat. Zat pun mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berbeza dengan zat yang ada pada manusia. Zat yang ada pada manusia itu boleh lihat. Tetapi kata ulama, zat dan juga sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu berbeza dengan manusia buat selama-lamanya. Sebab itu kita nak samakan dengan kekuasaan Allah Ta'ala itu tak boleh sama. Sambungan lagi bacaan kita bermula safar itu, tengok. Bermula safar batin itu yakni perjalanan dengan hati, yaitu sebesar-besar dan sebenar-benar perjalanan ma'rifatullah Subhanahu wa taala yang ditentukan, yang dituntut akan dia oleh ahli sufi. Golongan ahli sufi menghendaki kita ini sentiasa menjalani kehidupan akhirat kita dengan sempurna. Sebab apa ahli sufi ni dia ajak kita supaya kita ni
dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada sebab dan musababnya. Begitu juga baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar manusia di seluruh dunia ni, untuk mendekatkan ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan tak lain tak bukan untuk mengajar manusia ini ke jalan yang lurus, kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Itu tujuan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," seorang sahabat ni dia bertanya kepada Rasulullah, iaitu nama dia Sa'labah. Sa'labah ni dia minta nak jadi kaya. Kan? Bantu Rasulullah doa bagi dia boleh jadi kaya. Alhamdulillah. Kan? Dia nak dunia kaya, Rasulullah boleh doa bagi jadi kaya. Akhir sekali dia tak mengeluarkan zakat. Selepas dia kaya, dia tak mengeluarkan zakat. Maka Allah Ta'ala ambil balik rezeki dia jadi papa dan susah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan ke dunia ini bukan nak jadi orang kaya. Rasulullah bukan matlamat dia nak jadi orang kaya. Bangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bukan ialah untuk mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa, iaitu yang satu saja. Itu bezanya. Sebab itu seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan urusan dunia?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum a'lamu bi umurikum." Kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kata Nabi, kamu lebih mengetahui dengan urusan dunia kamu berbanding aku. Kamu lebih tahu. Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya urusan akhirat, maka kamu boleh tanya aku. Sebab aku dibangkitkan untuk mengabdikan manusia dalam urusan akhirat. Nak ajak manusia dengan jadi baik sehingga ke alam akhirat. Itu matlamat utama bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kitab ini mengajak kita untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan pendapat dan juga pandangan ahli sufi, mengajak kita untuk mendekatkan diri kita bagi sebagaimana yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan dunia buat kita apa kita nak buat pun. Asalkan benda tu tak berjabah dengan syariat, kita buat. Benda yang halal, benda yang baik buat ni, dan kita mahu. Nak jadi kaya raya ke, businessman ke, jutawan ke, hartawan ke, apa saja, rumah besar ke, harta besar ke, semua besar-besar berapa. Tuan-tuan, Nabi tak mahu, Nabi tak larang. Yang tu urusan kamu. Kamu nak buat apa pun buat, Nabi tak mahu. Tuan-tuan, tapi ingat, Nabi kata urusan akhirat apa kena ikut aku. Untuk urusan akhirat apa kena ikut aku. Kerana wa ana a'lam, aku lebih mengetahui daripada kamu. Sebab itu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak masyarakatnya di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, jumlah semua 23 tahun ajak orang nak jadi baik. 23 tahun bukan ada senang. Bukan ada senang nak jadi manusia yang baik. Baik, sambungan lagi dalam kitab kita kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maksud as-safar itu, maksud safar, perjalanan hidup kita. As-safar saya terjemahkan dalam perkataan yang lain, iaitu kita nak ikut jalan kita ni, nak pergi ke mana. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, "Fas-safaru a'zamu huwa as-safaru bis-sayri ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha al-musafaru huwa alladhi yatanazzahu أبدا في جنة عرضها السماوات والأرض في منازل لا تضيق مواردها ومناهلها بكثرة الواردين بل يتضاعف بكثرة المسافرين
Baik, kita tengok pendapat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam bab masalah as-safar. As-safar li'abdillah. Artinya maka perjalanan yang lebih besar itu iaitu perjalanan yang menjalani alam ilmu asy-syariah. Imam Ghazali kata, nak jadi orang, nak jadi baik, kita kena belajar ilmu asy-syariah. Ilmu syariah maksudnya ilmu undang-undang. Agama Islam ini dalam bahasa Arab disebut sebagai nizamul hayat. Dan kitab ini menyatakan nizamul hayat, mengatur kehidupan manusia. Bermula daripada kita bangun daripada tidur sampailah kita masuk liang lahat, maka dia ada peraturan yang nizamul hayat. Betul? Sama lah dengan kita. Hari ini dulu tuan-tuan main masjid, tuan-tuan tak gaduh miskin. Sekarang maskin. Masuk masjid tak perlu pakai apa ni, mask. Tertutup separuh muka, tapi sekarang kena pakai. Sebab itu ada peraturan. Kemudian itu mai daripada luar negara masuk ke Malaysia, tentang kena kuarantin 2 minggu. Silap-silap bulan kena bagi gelar. MK perintah kena 5,000, kena 5 bulan 12,000, kena denda 12,000. Ikat perintah. Itu peraturan dunia. Dunia pun kita kena ikut. Apatah lagi peraturan akhirat, dia ada syariah, dia ada undang-undang. Begitu juga kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam ilmu at-tariqah yang menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan daripadanya menyampaikan ia kepada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain tak bukan ialah untuk mengajar kita untuk kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifah. Kata pengarang kitab ni, dia kata tak lain tak bukan kitab ni nak ajar kita supaya kita ni kenal semua Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kata, aku ada. Apa kena yakin? Syurga tu ada, neraka tu ada. Ulama kata syurga, neraka, Allah Ta'ala, malaikat, jin, syaitan, semua ni asal ayat, benda yang tak nampak. Bila mana tak nampak tuan-tuan dan puan, kita kena yakin dalam hati kita. Sebab itu kita kena belajar ilmu at-tariqah, ilmu yang mana ilmu as-suluk, ilmu as-suluk, ilmu as-sufiyah, ilmu at-tariqah. Kaifa lina'budallah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita nak apa ni, diri kita ni benar-benar